Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, baiklah pelajar-pelajar tingkatan 2 yang dikasihi. Hari ini kita akan mulakan kita punya sesi PDPR dengan tajuk kita yang pertama iaitu bab 1, penyelesaian masalah secara inventif. Dan hari ini saya akan membincangkan tentang topik 1.1 pengenalpastian masalah. Dalam kehidupan kita seharian, kita sentiasa dihujani dengan pelbagai masalah. Jadi hari ini saya akan terangkan tentang bagaimana kita nak kenal pasti masalah-masalah tersebut. Untuk pengetahuan murid-murid, masalah boleh dikategorikan kepada dua bahagian, iaitu masalah bukan inventif dan satu lagi masalah inventif. Baiklah, saya akan jelaskan apa yang dimaksudkan dengan masalah bukan inventif. Okey, masalah bukan inventif adalah masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Maksudnya, bila kamu dah selesaikan masalah tersebut, tidak muncul masalah lain. Manakala masalah inventif pula adalah masalah baharu atau sampingan yang wujud setelah masalah asal diselesaikan. Maksudnya kita ada satu masalah, kita cuba selesaikan masalah tu. Tapi bila kita selesaikan, wujud pula masalah baru. Dan untuk masalah inventif, bila kita melakukan sebarang penyelesaian, dia ada yang positif dan ada yang negatif kesannya. Seperti yang saya terangkan tadi, masalah bukan inventif adalah masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Biasanya diselesaikan dengan kaedah try and error ataupun kaedah cuba jaya. Kita tengok contoh yang pertama. Contoh di sini, kamu ada sebiji mentol yang telah terbakar. Okey, masalah kamu mentol terbakar. Dan apa penyelesaian dia? Kita beli mentol baru. Dan hasilnya, mentol boleh menyala seperti biasa. Okey, nampak tak? Dan mentol menyala seperti biasa, kamu ada tak masalah lain apabila mentol tu menyala? Tak ada kan? Maksudnya masalah kamu tadi terus dapat diselesaikan. Kita tengok pula contoh yang kedua yang mana sekarang dipaparkan sebilah pisau. Kita tahu pisau biasa kita gunakan di dapur untuk memotong. Dan lama-lama kita gunakan biasanya pisau akan bermasalah. Apa masalah dia? Tumpul. Jadi bila pisau tumpul, apa yang kita perlu buat? Kita perlu asah pisau tersebut. Dan setelah kita asah, pisau tersebut akan menjadi tajam semula dan kita boleh gunakan untuk memotong semula. Adakah masalah lain muncul setelah pisau itu tajam? Tidak. Terdapat pelbagai kaedah dikategorikan sebagai kaedah penyelesaian masalah bukan inventif. Antaranya adalah kaedah cuba jaya atau kaedah try and error. Okey, kaedah yang kedua adalah kaedah sumbangsaran atau brainstorming. Kaedah yang ketiga, kaedah peteminda atau mind mapping. Dan kaedah yang keempat adalah kaedah gambar raja tulang ikan atau fishbone diagram. Namun demikian, berkesan atau tidak penyelesaian tersebut masih boleh dipersoalkan kerana kebiasaannya kita hanya menyelesaikan masalah yang berlaku bukan kepada punca masalah tersebut. Baiklah pelajar, kita beralih ke subtopik kita 1.1.1b iaitu masalah inventif. Seperti yang saya dah terangkan tadi, masalah inventif ialah masalah baharu atau sampingan yang wujud setelah masalah asal kita selesaikan. Ada positif dan ada negatif. Okey, kita tengok kepada contoh kita yang pertama. Okey, masalah kita ada sebatang pensil yang tumpul. Jadi, bila masalah pensil tumpul, apa yang kita akan buat? Automatik kita akan kata perlu diasah menggunakan pengasah lah. Dan setelah kita asah, pensil kita akan menjadi tajam. Okey, masalah kita selesai, betul pensil akan jadi tajam. Tetapi, kamu perasan tak wujud masalah lain
Masalah dia, asalnya tadi pensil kita panjang, lama kelamaan pensil kita akan menjadi pendek. Itulah maksudnya kita selesaikan satu masalah, hujung-hujung ada pula masalah lain. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua kat sini. Masalah dia apa? Nampak tak? Tikus. Jadi, bila kita berhadapan dengan tikus, kita biasa menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan perangkap tikus. Okey, jadi bila kita gunakan perangkap tikus, betul, tikus dapat ditangkap. Tetapi, tikus mati tersepit. Nah, itu masalah dia. Okey, kita tengok pula contoh kita yang ketiga. Nampak tak? Suhu tinggi menunjukkan apa tu? Cuaca panas. Jadi kita bila suhu tinggi, cuaca panas, kita biasalah kita nak pakai aircon. Tapi bila kita pakai aircon, betul, kita dapat hidup selesa, tetapi ada masalah lain, iaitu apa dia? Kita akan hadapi pula masalah bil elektrik yang melambung. Jadi bila bil elektrik melambung, nampak tak? Tak pasal-pasal kita boleh kena sakit. Nampak kat situ gambar tu. Mamat tu terperanjat tengok bil ni. Nampak tak? Satu masalah kita selesaikan, ujung-ujung masalah yang lebih besar berlaku. Okey, kita tengok pula contoh kita yang keempat. Okey, kamu nampak tu apa? Cuaca hujan, hari hujan. Jadi, bila hari hujan, biasanya kita akan selesaikan dengan menggunakan sekaki payung. Sekaki payung. Tetapi perasan tak? Bila kita pakai payung, memang kita dapat atasi masalah hujan tu. Okey, kita tak basah. Tetapi akan wujud masalah lain, sampai kita nak masuk kereta, biasanya kita akan basah juga sebab payung tu susah untuk kita tutup waktu nak masuk dalam pintu tu. Waktu tu memang kita akan basah. Okey, dan ini contoh kita yang terakhir. Apa awak nampak? Seorang lelaki sedang bersenam. Jadi kita tahu bila kita bersenam, berlari, kita akan hadapi satu masalah, iaitu kita akan kehausan. Maka jika kita bawa bekal air, maka mudahlah untuk kita minum. Tetapi wujud satu lagi masalah, yang mana bila kita gantung air dekat kita punya pinggang tu, kita akan dapati pergerakan kita untuk berlari tu agak terbatas. Kita teruskan lagi dengan subtopik 1.1.2, menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif. Jom kita tengok. Okey, berikut adalah proses penyelesaian masalah bukan inventif. Okey, ada 5 step yang kamu kena hafal. Biasanya benda ni pun ditanya, jadi kamu kena hafal 5 step tersebut. Okey, kita mula dengan step yang pertama. Okey, selepas mula, maksudnya dekat bahagian mula tu kita akan ada satu pernyataan masalah. Jadi bila kita telah diberi pernyataan masalah, langkah pertama yang kita kena buat adalah untuk kenal pasti masalah. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, kita senaraikanlah pilihan satu macam ni, pilihan dua macam ni, pilihan tiga macam ni. Okey, setelah itu kita membuat pilihan. Antara banyak-banyak pilihan tadi, apa pilihan terbaik? Jadi kita buat pilihan dan setelah itu kita cuba laksanakan pilihan. Okey, langkah keempat, laksanakan pilihan. Dan langkah kelima, menilai keberkesanan pilihan. Iaitu, pada peringkat kelima ni, kamu menilai penyelesaian masalah sama ada berjaya atau tidak. Sekiranya berjaya, maka selesailah kamu punya masalah. Tetapi sekiranya tidak berjaya, nampak kamu kena ulang balik masuk kepada langkah kedua, iaitu kita tengok pula tadi kita ada senaraikan banyak pilihan kan. Pilihan pertama kita dah buat tak berjaya, jadi kita masuk pula pilihan kedua dan kita ulang. Selepas buat pilihan, kita laksanakan pilihan tersebut. Dan sekiranya pilihan yang kedua pula kita laksanakan berjaya, maka selesailah. Kalau tak berjaya, kita memang kena ulang lagi. Jadi ini adalah 5 step yang kamu kena hafal. Okey, saya ulang. Yang pertama, kena kenal pasti masalah. Yang kedua, menyelesaikan pilihan untuk silap. Menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, membuat pilihan. Yang keempat, melaksanakan pilihan.
Dan yang kelima, menilai keberkesanan pilihan. Kalau berjaya, selesailah. Kalau tidak berjaya, ulang balik. Okey, kita teruskan lagi dengan subtopik seterusnya iaitu 1.1.2b, proses penyelesaian masalah inventif. Nampak? Kamu tengok cartali dia agak banyak proses dia. Jadi kita akan tengok step by step, langkah demi langkah. Okey, seperti biasa kita akan mula, yang mana dekat peringkat mula ni kita akan ada satu penyataan masalah. Dan selepas itu apa yang kita akan buat? Kita akan kenal pasti masalah inventif. Okey, kita tengok, kita nilai masalah tersebut sama ada ia adalah masalah inventif atau tidak. Sekiranya tidak, kita akan laksanakan penyelesaian kaedah konvensional, iaitu kaedah yang saya terangkan tadi, penyelesaian bukan inventif lah, yang tadi tu. Okey, sekiranya kita menilai masalah inventif tu dan kita dapati itu memang masalah inventif, maka kita kalau betul kita akan pergi kepada langkah seterusnya iaitu menjalankan analisis fungsi. Okey, yang ni saya akan terangkan dalam sesi PDPR akan datang. Okey, yang mana dalam analisis fungsi kamu akan membina model fungsi dan membuat analisis berantai punca kesan. Ini kita akan tengok dalam sesi akan datang. Okey, seterusnya langkah yang berikut yang kamu kena buat adalah kena kenal pasti percanggahan fizikal. Okey, percanggahan fizikal juga saya akan terangkan kemudian. Okey, percanggahan fizikal ada dua sahaja iaitu percanggahan masa dan percanggahan ruang. Okey, kemudian step seterusnya kamu perlu bina konsep penyelesaian guna prinsip inventif. Selepas itu, kamu hasilkan lakaran konsep. Setelah lakaran konsep dihasilkan, okey, kita tengok sama ada masalah diselesaikan atau tidak. Sekiranya masalah berjaya diselesaikan, maka projek kamu tamatlah. Projek berkenaan dengan proses penyelesaian masalah inventif tamat. Dan biasa kita akan bentangkanlah projek kita. Tetapi, sekiranya kamu tengok masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kita akan ulang semula. Ulang semula. Okey, ulang semula. Okey, bina balik konsep penyelesaian guna prinsip inventif. Lepas tu kita hasilkan pula lakaran baru dan kita tengok sama ada masalah diselesaikan atau tidak. Okey, sekiranya langkah kedua yang kita buat masalah dapat diselesaikan, alhamdulillah lah projek kamu tamat. Tetapi sekiranya langkah kedua masih bermasalah, maka kamu kena ulang lagi sehingga betul-betul masalah dapat diselesaikan. Okey, berikut adalah model penyelesaian masalah inventif. Okey, biasanya kita datang dengan satu masalah khusus, okey, yang mana daripada masalah khusus kita kena buat analisis punca masalah bagi kita meringkaskan masalah tersebut. Okey, kita akan buat analisis fungsi untuk kita ringkaskan masalah. Selepas itu, apa yang kita buat? Kita akan pergi kepada step yang berikutnya iaitu model masalah, yang mana dalam model masalah kamu akan nilai percanggahan fizikal yang terlibat seperti yang saya terang tadi, sama ada percanggahan masa atau ruang. Nanti kita tengok apa di percanggahan masa dan ruang. Okey, seterusnya daripada model masalah kita akan dapat satu masalah umum. Kita akan dapat satu masalah umum. Setelah itu kita akan laksanakan kaedah penyelesaian, yang mana kita akan pilih kaedah penyelesaian yang sesuai. Okey. Dan daripada pilihan yang kita buat, kita akan nampak satu penyelesaian umum. Satu penyelesaian umum. Dan daripada penyelesaian umum, kita akan buat model penyelesaian yang mana kaedah penyelesaian secara spesifik kita akan dapat. Nampak tak? Kita ada satu masalah khusus, tetapi kita kena pergi kepada masalah umum dulu, dapatkan penyelesaian dan ujung-ujung kita akan dapat balik penyelesaian khusus. Okey, tak boleh proses penyelesaian inventif kita ada satu masalah khusus, kita ringkaskan dan terus dapat penyelesaian khusus semula. Tak boleh. Ini adalah halangan dia. Ini adalah halangan dia.
Jadi macam ni nak terus ke depan memang tak boleh. Maksudnya memang step dia kamu kena ikut laluan yang warna orange ni. Maksudnya ini laluan dia. Nampak? Okey, masalah khusus, kita ringkaskan masalah, kita dapat satu masalah umum, kemudian kita laksanakan dan kita gunakan kaedah penyelesaian, kita akan dapat satu penyelesaian umum. Daripada penyelesaian umum, kita akan pergi pula kepada penyelesaian khusus melalui model penyelesaian. Okey, ini adalah penerangan fasa penyelesaian masalah inventif. Dalam tadi kamu ada nampak ada beberapa fasa, ada 4 fasa. Okey, yang mana pada fasa pertama dinamakan fasa analisis punca masalah. Yang mana dekat sini kamu akan laksanakan analisis fungsi. Okey, seterusnya fasa kedua iaitu model masalah, yang mana dalam fasa model masalah kita akan menilai percanggahan fizikal yang terlibat, sama ada kaedah pemisahan masa atau kaedah pemisahan ruang. Kemudian fasa yang ketiga pula adalah kaedah penyelesaian. Okey, kaedah penyelesaian yang mana kita akan pilih kaedah penyelesaian yang sesuai. Okey, kemudian fasa keempat adalah model penyelesaian, yang mana pada model penyelesaian kamu akan dapat kaedah penyelesaian secara spesifik. Ini kamu boleh baca tentang benda ni dalam buku teks. Baca balik dalam buku teks untuk kamu lebih faham. Okey, baiklah pelajar, tamat sudah sesi PDPR kita pada hari ini. Okey, pesanan saya seperti biasa, laksanakan apa yang saya arahkan, tonton video ni untuk kamu faham. Selepas tu kalau tak faham, kamu buka balik buku teks, baca balik. Okey, dah faham. Setelah kamu dapat input dan telah faham apa yang saya nak kamu buat, okey, kamu sila jawab kuis yang telah saya sediakan. Kalau dah ada aplikasi Quizizz dalam handphone kamu, kamu cuma perlu masukkan kod 28520620. Sekiranya kamu guna komputer pula, kamu cuma type quizizz.com, kemudian nanti dia akan minta kod, awak masukkan saja kod 28520620 dan kamu boleh jawab, dan saya nak markah minimum untuk kamu dapat adalah 70 markah. Sekiranya kamu dah jawab kuis tetapi markah yang kamu perolehi kurang daripada 70, saya nak awak jawab semula. Dah siap jawab, berapa markah awak dapat tu awak screenshot dan hantar ke Telegram kelas kita. Sampai di sini saja pertemuan kita untuk kali ini. Jadi harap kita akan bertemu lagi dalam sesi PDPR akan datang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.